seperti mana yang kita tahu, industri 4.0 ni dia consist of 9 pillar lah. So ada big data, ada IoT, ada robotik, ada 3D printing. Jadi 3D printing adalah salah satu apa yang dikatakan smart factory ataupun cabang industri 4.0 tu. Okay, saya Ahmad Hilmi, antara founder Fabereka lah, yang kita start 5-6 tahun yang lepas. Tujuan untuk perkenalkan teknologi 3D printing di Malaysia. Kebanyakannya kita mula daripada education, dan saban tahun tu kita start explore dengan application yang baru macam medical, engineering, automotive. Yang kita nampak sekarang ni, negara kita ke arah industri 4.0 compliance, dan kebanyakan kilang-kilang antarabangsa mereka telah praktiskan industri 4.0 ni di Europe, China ataupun US. Tapi oleh kerana kita ingin menjadi negara yang daya saing, kita perlu equipkan negara kita ni dengan teknologi ni. Investor luar mendapat lebih kepercayaan untuk membina fasiliti di Malaysia lah. Jadi itu tujuan utama dia. Bila kita ambil fokus kepada 3D printing ni, 3D printing ni adalah salah satu aspek penting bagi menjayakan industri 4.0. Visi industri 4.0 sendiri adalah untuk automatekan sistem-sistem yang repeated, menjadikan efisiensi yang lebih tinggi, produktiviti yang lebih tinggi. Sedikit sebanyak setiap industri akan dapat benefit daripada implementation industri 4.0 ni. Kita nampak kalau kita ambil 3-4 tahun yang lepas, secara rawak lah, kalau kita pergi jumpa dengan orang, kita bercakap dengan orang pasal 3D printing, persepsi dia orang adalah lebih pada 2D punya printing, tapi gambaran 3D, bukan yang kita masukkan macam print keluar 3D. Tapi sekarang ni kita nampak persepsi masyarakat sekarang, dia orang dah start faham, accept teknologi baru ni. Even di peringkat education sendiri, sekolah-sekolah dah mula untuk mengajar reka bentuk teknologi berbanding kemahiran hidup. Kilang-kilang pun dah start untuk menggunakan 3D printing bagi keperluan seharian operasi diorang. Di Fabereka ni kami banyak berkolaborasi dengan industri-industri education sector. Kami cuba faham apa keperluan yang mereka perlukan, dan kami cuba bagi satu solusi bagaimana kita boleh merealisasikan benda yang ada gap industri ni tak offer lah. Selain pada supply produk, kita juga supply service. Kita ada buat design, prototype. Dekat Malaysia ni tak banyak company lagi yang buat service macam ni. Dalam construction, kita ada interior, decoration, architecture, landscape bangunan tu. Kalau kita ambil teknologi yang sedia ada sekarang, kebanyakannya memerlukan memang labor intensif. Ada limitation bagi architecture untuk design sesuatu reka bentuk, memandangkan teknologi yang sedia ada untuk menghasilkan reka bentuk tu terlalu limited. Apa advantage 3D printing bagi construction? Design limitation tu dah tak ada. Proses untuk pembuatan bahan tu dia lebih kepada design tu. Jadi mesin tu dia akan design sebiji macam apa yang kita construct. Dia tak ada menggunakan apa-apa labor ataupun peralatan yang memerlukan masa yang lama ataupun perkakasan yang khusus untuk hasilkan sesuatu reka bentuk. Advantage 3D printing bagi construction kita boleh manfaatkan untuk industri dekat Malaysia ni adalah apabila pembinaan itu diperlukan di kawasan yang pedalaman. Pengangkutan tu adalah satu masalah. Kos-kos barang untuk logistik tu adalah sangat mahal. Bila mana kita menggunakan 3D printing tu, hanya perlu mobilisekan equipment printer tu di kawasan yang kita ingin bina, dan dia akan start construct tanpa sebarang logistik punya isu dari segi bahan-bahan mentah ataupun tenaga kerja. Bagi yang hadir seminar ni, apa yang kami boleh janjikan dalam bidang construction, satu, kita akan share apa aplikasi 3D printing worldwide yang sedang dipraktiskan sekarang, apa cabaran dia, dan apa yang telah dikecapi oleh negara-negara yang kurang maju bila mereka adapt 3D printing ni dalam construction. Dalam masa yang sama, kami akan berkongsi teknologi yang partner kami tengah develop, iaitu 3D printing for construction dari UTHM. Saya sarankan bagi yang ada kesempatan, hadirlah. Takkan ada seminar yang sama macam ni lagi di Malaysia.